Ha? Sekong rate tak tu. Tak tu apa? Sekong naik tu. Lepas tu ni boleh dah online dah. Kita pun duk jam kat ni. Ya, Selcom telefon ni teruk sikit. Ni start dah kan? Kita pun duk tunggu kan. Nak share ke orang kan. Jadi lain pula ni. قال المصنف رحمه الله تعالى عن كل الصحابة رسول الله كلهم أجمعين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم طه طه ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. No internet connection. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih ku ya Allah ala nabi khairi khalqikul walihim maula yasalli wasallim daiman. Astagfirullah ya Allah. Allahu Akbar. Dah start kan tuan? Start je lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة
والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. InsyaAllah kita akan sambung semula perbincangan kita al-bab li muridin nikahi bis sawab iaitu kitab berkenaan dengan nikah. Kita masuk fasal yang seterusnya. Okey tu. Kita masuk fasal yang seterusnya berkaitan dengan kafaah ataupun sekufu. Kafaah ataupun sekufu. Dan kita berada pada kitab Kashfun Niqab jilid yang ketiga. Kitab ini secara notanya boleh didapati di dalam grup. Jadi kita tak sebar secara umum lah. Kita bagi dalam grup dah. Boleh PM page tu untuk masuk dalam grup. Maka kata musannif sambung kata dia wa qala syekhul musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Tak lagi. Ni ada 3 ni. Apa? Dalam grup ada. Kemudian kata musannif qala al-syekhul musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Apa? Link baru ke mana tu? Link baru ke? Ya, sama-sama. Sama. Sambung. Ya. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Asy-Syaikh Dawud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu taala, faslun ay hadza faslun, ini satu fasal pada menyatakan kafaah. Kafaah ni sekufu. Kafaah ni sekufu. Kafaah tu bahasa Melayu. Bahasa Arab dia panggil sekufu. Dan tiada harus bagi seorang daripada beberapa wali itu mengkahwinkan. Tiada harus mengkahwinkan dengan laki-laki bukan kufunya, bukan kufu seorang perempuan tadi. Jadi tugas walinya dia boleh menikahkan orang yang di bawah kewaliannya itu dengan syarat laki-laki tersebut ialah sekufu. Maka bila kata laki-laki itu perlu sekufu dengan perempuan baru boleh dinikahkan oleh wali mujbir. Sekarang ni wali sini wali mujbir, bukan wali secara umum ni, wali mujbir. Jadi wali mujbir syarat dia ialah mesti menikahkan dia dengan lelaki yang sekufu dengan dia. Maka bila kata begitu, makna kalau dia menikahkan lelaki yang tidak sekufu dengan dia tanpa redha dia, maka tidak sah. Tu. Melainkan makna sah dan harus dengan redha seorang perempuan. Redha seorang perempuan haruslah, boleh. Jadi dia tak sekufu dengan perempuan tu, dia nak nikah juga dengan lelaki tersebut. Kerana lelaki tu oranglah yang paling terakhir contohnya. Dialah yang orang baik yang pernah dijumpa, tak pernah ada orang lain lagi yang baik daripada dia. Maka harus, boleh, tak ada masalah, sebab ada redha daripada perempuan tersebut. Dan redha segala walinya, wali perempuan yang lain. Wali perempuan yang lain ni kalau ada banyak lah.
Tu dia kata yakni nombor satu, sah ia ia nikah. Dengan demikian itu demikian redha segala wali tadi. Tetapi makruh. Iaitu kerana kufu itu. Tetapi makruh walaupun sah menikah dengan orang yang tidak sekufu sebab redha. Tetapi makruh iaitu makruh. Kerana kufu itu adalah ia kufu hak bagi kedua-duanya, hak bagi perempuan, dan demikianlah hak bagi wali-walinya, wali-wali bagi perempuan. Intaha Tuhfah jilid ke-7 muka surat 275. Jadi tidak harus seorang wali menikahkan dia dengan bukan sekufunya, melainkan dengan redanya, melainkan dengan redha perempuan dan redha segala wali. Kerana hak sekufu ni ialah hak, kalau untuk wali mujbir, hak bagi perempuan dan hak bagi wali itu sendiri. Jadi contohnya wali mujbir nak menikahkan dia dengan perempuan tersebut dengan lelaki lain yang tidak sekufu, maka tidak boleh melainkan dengan redanya sahaja. Maka jika menuntut perempuan itu berkahwin dengan tiada kufunya kufu perempuan, perempuan tu nak juga perempuan lelaki yang tak sekufu, tiada lazim atas wali itu, tidak lazim makna tak wajib. Atas wali itu memperkenankan dia, memperkenankan tuntutan perempuan tadi. Nombor dua, kerana kufu itu adalah ia kufu hak bagi perempuan, dan demikianlah hak bagi wali-walinya, wali-wali perempuan seperti terdahulu sebut. Maka wali dia tadi tidak wajib memperkenankan. Contoh dia, perempuan tu ada laki-laki, seorang laki-laki nak nikah dengan laki-laki ni, minta kat wali dia supaya dinikahkan dia dengan lelaki tersebut. Maka wali dia tak wajib setuju kerana orang tersebut tidak sekufu dengan dia. Maka boleh dia tolak. Nombor satu kat Kashful Nikah tu, fasal pada menyatakan kufu. Kata musannif, melainkan dengan redanya dan redha segala wali yang lain. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala dalam kitab An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj, dan Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala dalam Mughnil Muhtaj telah menjelaskan bahawasanya jikalau seorang wali perempuan tersebut yang tunggal, siapa dia? Iaitu bapaknya atau bapak saudaranya, menikahkan perempuan tadi dengan seorang lelaki yang tidak sekufu baginya, akan tetapi mendapat redha daripada perempuan tersebut, maka pernikahannya itu sah menurut syarak. Sah lah. Tapi seperti mana dalam kitab Idah tadi sebut, hukumnya makruh. Bukan itu sahaja, tapi kalau dah alang-alang menyelup kasam dia sampai ke pangkal lengan, silalah nikah dengan siapa pun. Bukan itu sahaja, bahkan sebahagian wali, yakni umpama segala saudaranya. Sebahagian wali, contoh seumpama segala saudaranya, saudara seibu sebapak, saudara sebapak dan sebagainya, atau segala bapak saudaranya, bapak saudara bagi perempuan. Makna dia ada banyak abang, banyak saudara, abang, adik, laki belakang, pak saudara berlambak. Ikut tertib wali dululah yang kita bahas, sampai tertib tu kepada adik-beradik, adik-beradik pula banyak. Jadi mana satu? Maka inilah wali-wali menikahkan perempuan tadi dari wali yang lain yang bersamaan pada darjat kewaliannya, maka sah juga pernikahannya. Ni bukan yang wali mujbir lah. Contoh pula yang bukan wali mujbir ni pula, contoh adik-beradik laki itu ada 5 orang. Jadi sedarjat belakang 5 orang ni, contoh seibu sebapak. Jadi macam mana nak menikah dengan seorang lelaki ni? Maka pertamanya ialah kena mendapat redha perempuan kalau nak nikahkan dengan orang yang tidak sekufu. Kemudian bukan itu sahaja, bahkan kena mendapat juga redha daripada wali-wali yang lain kalau sedarjat. Kalau wali mujbir tak timbul isu lah, sebab wali mujbir seorang saja, iaitu bapa. Kemudian dia kata, perkataan Al-Ashab Asy-Syafi'iyah memberi faham bahawasanya wali ab'ad, yakni wali yang jauh, tidak akan pernah sesekali menjadi wali bagi seorang perempuan dengan wali aqrab, yakni dengan sebab hadirnya wali aqrab, yakni wali yang dekat.
Kalau wali aqrab ada. Jadi wali aqrab, wali ab'ad tu istilah bagi tertib wali. Kita dah bahas tertib wali tu ke sebab berapa tu kita ni. Lama dah tu. Cari sendirilah belakang-belakang tu. Dia buat tertib nombor siap dah. 64. Muka surat 64. Kalau 68 tu mu'tib. Itu tertib asabah mu'tib. Asabah ni berkait dengan faraid lah biasanya. Tertib faraid tapi dari sudut mu'tib, orang yang merdekakan dia. Hak ni 64 tu ada tertib wali. Jadi contohnya kalau tolak bapak tu, contoh datuk. Datuk nisbah dengan saudara, jadi mana akrab? Yang akrabnya ialah datuk lah. Yang saudara tu jauh, ab'ad. Begitu lah. Jadi kalau dengan kehadiran wali akrab, maka wali ab'ad tidak boleh menjadi wali. Kecuali dengan sebab-sebab dia gila ke, dia tidak dia fasik ke dan sebagainya, tu lain cerita. Perkara yang membabitkan kufu ini merupakan hak bagi perempuan tersebut dan hak bagi sekalian para wali perempuan. Seperti mana disebut dalam ta'liq tadi. Maka boleh dan harus sahaja bagi wali menikahkan perempuan dengan seorang lelaki yang tidak sekufu dengannya dengan perempuan, akan tetapi dengan syarat mendapat keredaan daripadanya daripada perempuan. Jadi kalau semata-mata wali, sebahagian wali itu redha, 5 orang pakat adik-beradik tu pakat redha kata tak apalah dia jadi suami kawan ni, dalam keadaan perempuan tu tak tahu dan tak redha. Tak sah lah. Bukan itu sahaja, bahkan sekufu ini bukan merupakan syarat sah bagi sesebuah pernikahan menurut syarak. Jadi tak ada masalah kalau nak menikah dengan orang yang tidak sekufu. Hari kita akan bahas secara detail sangat-sangat bagaimana sekufu tak sekufu ni. Jadi kesimpulan umumnya, bab sekufu ni memang menang kepada orang perempuan. Sehingga nanti akan datang dia akan sebut orang lelaki fasik, orang lelaki yang soleh sekufu dengan orang perempuan fasik. Jadi sekufu ni dia jangan lebih daripada perempuan. Tu ya tips dia. Jangan lebih. Kalau lebih, confirm tak sekufu dengan perempuan. Kalau perempuan tu kurang daripada lelaki, dia akan sekufu dengan lelaki tu. Itu akan datanglah lagi. Sekufu dari sudut Islam. Adapun sekufu dari sudut agama Islam, maka ia tidak gugur dengan semata-mata mendapat keredaan perempuan tersebut ataupun baki wali yang lain setaraf dengannya. Tapi kalau Islam, agama Islam, hati wajib lah. Tidak menunggu redha tak redha, memang kena redha. Sebab syarat sah pernikahan itu mestilah dia itu Islam. Jadi sekufu dalam mazhab kita Asy-Syafi'iyah lebih mendalam daripada mazhab lain. Ada mazhab lain, pendapat lain mengatakan sekufu cukup sekadar agama Islam sahaja. Tapi mazhab Syafi'i tidak. Dia dikira dari sudut pekerjaannya, darjat dia, kesolehan dia dan sebagainya. Ini dapat memberi faham bahawasanya agama Islam itu merupakan syarat sah pernikahan seseorang menurut syarak, kecuali orang perempuan yang beragama dengan agama Yahudi atau Nasrani. Dia panggil ahli kitab. Seperti mana akan dibahaskan secara panjang lebar pada bab akan datang. Dia panggil pernikahan dengan ahli kitab. Ahli kitab tidak disyaratkan masuk Islam jikalau dia tu berpegang teguh dengan kitab yang asal. Jadi sekarang ni kitab asal ke tidak? Tidak. Jadi kalau seseorang itu kata boleh menikah dengan orang Kristian sekarang kerana dia tu ahli kitab, tidak betul. Kerana ahli kitab dia tu, dia pegang kitab yang sudah ditahrif, yang sudah diubah isinya. Maka tidak sah menikah dengan dia. Perempuan memberikan keizinan menikahkannya dan nyata suaminya tidak sekufu. Jadi perempuan memberi keizinan pada wali untuk nikahkan dia. Tapi zahir tengok-tengok suami itu tidak sekufu. Maka macam mana? Jikalau seorang perempuan menyatakan keizinan kepada wali untuk menikahkannya, nyata secara umum lah. Bolehlah pak ni menikahkan hamba. Contoh. Kemudian nyata pada diri perempuan itu bahawa suami perempuan tersebut bukannya orang yang sekufu dengannya dengan perempuan. Maka sah pernikahannya tersebut menurut kesepakatan al-ashab Asy-Syafi'iyah. Sebab apa? Sebab seolah-olah keizinan menikahkan dia tu dia redha. Sama ada sekufu ke tak sekufu. Ada tengok situ. Pandangan ini disebutkan oleh Imam Al-Haramain rahimahullahu ta'ala. Bahkan diletakkan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam fatwanya, kitab fatwa Al-Baghawi.
Namun begitu Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala telah menyatakan bahawa perempuan tersebut mempunyai hak fasakh. Jadi Imam Baghawi kata walau bagaimanapun boleh juga ada hak fasakh. Jadi sah lain, hak fasakh lain. Hak fasakh ni pilihan lah. Kalau dia rasa tak boleh fasakh. Bila fasakh ni babit ke hakim lah. Jadi kalau dia reda tak apa, buat macam mana? Tak ikang cerai pula, orang kata pula. Maka dia teruskan, tidak ada masalah. Jadi fasakh tak fasakh ni pilihan seorang perempuan tadi. Hal ini berlaku kerana perempuan tersebut berada dalam keadaan tidak tahu tentang keadaan suaminya meskipun telah memberikan keizinan kepada wali secara umum untuk menikahkannya. Ni ilah bagi kata boleh ada hak fasakh. Ni tak masuk lagi bab fasakh betul. Kalau hak fasakh betul, memang banyaklah kes-kes berkaitan dengan fasakh ni berlaku. Masalah ini sama seperti masalah yang akan disebutkan, iaitu perempuan tersebut memberikan keizinan kepada seorang lelaki, iaitu wali dia, untuk menikahkannya. Kemudian nyata bahawa suaminya tersebut terdapat kecacatan. Contohnya cacat tangan ke, kaki ke, ataupun dia tu tiba-tiba dia tu zakat tak ada ke contohnya. Maka sama juga kes, iaitu sah pernikahan tapi ada hak fasakh. Jadi kiyahlah kepada benda lain. Dengan makna seorang perempuan kalau dia beri izin secara umum kepada wali untuk menikahkannya, tiba-tiba wali dia pergi menikahkan dia dalam keadaan suami dia tu zahirnya lepas nikah tidak sekufu punya, ada cacat atau dan sebagainya, maka sah pernikahan itu tapi ada hak fasakh. Ni dia panggil syarak menjaga orang perempuan. Ni tak masuk lagi poligami ni. Masuk poligami aku tak tahulah. Syekh Syuruh Minhaj ni dia bahas poligami macam mana. Lama lagi tak tahu jilid berapa. Tu. Jilid berapa atau poligami belakang lagi, lambat lagi. Tak tahu bila sampai tu. Dia gini, tu yang kita kata tadi. Biasa kalau kita kata tengok contoh-contoh satu topik tu, seolah-olah lelaki tak boleh rendah pada perempuan. Perempuan lagi tinggi. Sebab apa sekufu penting bagi perempuan? Kerana keselesaan. Dia akan hidup dengan siapa? Jadi syarak menjaga keselesaan orang perempuan. Jadi sebab tu dia kata sekali akan datang, orang lelaki soleh itu sekufu dengan orang perempuan fasik. Kalau ikutkan, tak kena itu. Patut soleh dengan soleh lah. Fasik dengan fasik pun tak sekufu dah. Fasik dengan fasik pun tak sekufu dah. Fasik lelaki, fasik perempuan tak sekufu dah. Apatah lagi lelaki tadi fasik pun tak sekufu. Kalau lelaki tadi soleh, perempuan tu fasik, sekufu dia kata. Tu akan datang lah. Hujah berkaitan sekufu. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala dalam An-Najmul Wahash dan Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah dalam Mughni telah double lah tu, telah menerangkan bahawa Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala telah memberikan hujah berkaitan dengannya. Berkaitan dengan sekufu lah. Hujahnya sekufu. Ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh Fatimah binti Qais yang merupakan seorang perempuan daripada kaum Quraisy supaya bernikah dengan Usamah bin Zaid. Suruh tu sebab apa? Sebab Nabi SAW tengok Usamah bin Zaid itu sekufu dengan Fatimah binti Qais. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Imam Ibnu Hibban rahimahullah, Imam At-Tirmidzi rahimahullah dan Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala. Namun berlaku sebaliknya, iaitu bapa bagi Usamah bin Zaid ini menikahkan dengan sepupunya, iaitu sepupu Usamah ni anak perempuan bagi ibu saudaranya sebelah bapa, yakni Zainab binti Jahash. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Imam Muslim rahimahullah telah meriwayatkan dalam kitab hadis mereka berdua bahawasanya Abu Hudzaifah telah menikahkan tuannya dengan anak perempuan bagi saudaranya. Abu Hudzaifah menikahkan tuannya telah menikahkan tuannya dengan anak perempuan bagi saudaranya. Begitu juga mereka berdua meriwayatkan bahawa Miqdad bin Al-Aswad Al-Kindi rahimahullahu ta'ala
telah bernikah dengan Dhuba'ah binti Az-Zubair bin Abdul Muttalib. Ni hujah-hujah kahwin ni, kahwin sekufu belakang ni. Disebut nama je lah. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Mughni bahawa Dhuba'ah binti Zubair tersebut merupakan keturunan Quraisy, sedangkan Miqdad sebaliknya, iaitu tidak berketurunan Quraisy. Kalau ikutkan kalau hak sekufunya Miqdad ataupun orang Quraisy kena menikah dengan sama Quraisy. Dia Arab pula ada keturunan pula. Quraisy tidak boleh menikah dari sudut sekufu lah. Tidak boleh menikah dengan selain Quraisy. Tu dari sudut sekufu. Tiba-tiba ada riwayat yang mengatakan bahawasanya ada juga orang menikah yang tak sekufu. Itu menunjukkan bahawasanya sekufu tu tak wajib dan sah pernikahannya, cuma digalakkan sekufu. Bukan itu sahaja, bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu telah menikahkan saudara perempuannya iaitu Ummu Farwah binti Abi Quhafah dengan Al-Ash'ath bin Qais, dalam keadaan saudara perempuannya itu merupakan keturunan Taimiyah Quraisyah, sedangkan Al-Ash'ath itu merupakan keturunan Kindi. Pernikahan ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim rahimahullahu taala. Seterusnya terdapat riwayat yang menyatakan bahawa Abu Hudzaifah telah menikahkan Salim yang merupakan tuannya dengan anak perempuannya bagi saudara lakinya iaitu Al-Walid bin Utbah. Tambahan lagi, Nabi SAW telah menikahkan anak-anak perempuannya dengan orang lelaki lain dalam keadaan tiada seorang pun perkahwinan mereka dengan orang yang sekufu. Ni hujah berkaitan dengan sekufu, tak satu topik. Cumanya cerita-cerita ni menunjukkan kalau tak sekufu pun tak apa. Tapi dengan sabit redha. Ini dikecualikan jikalau dikatakan bahawa perbuatan Nabi SAW itu harus kerana darurah. Perkara darurah tersebut adalah untuk menjaga nasab keturunannya. Seperti mana Nabi Adam AS menikahkan anak-anak perempuannya dengan anak-anak lelakinya. Jadi pernikahan antara sama adik-beradik zaman Nabi Adam AS tu ialah darurah untuk menjaga keturunan. Takkan nak nikah dengan jin. Kalau ikutkan nak nikah dengan jin boleh. Tapi disebabkan darurah nak menjaga keturunan Adam, maka dinikahkan sesama anak perempuan dia. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, Imam Al-Mutawalli rahimahullah mengatakan makruh menikahkan orang yang tidak sekufu dengannya. Sudah. Imam Al-Mutawalli rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan bahawa menikahkan seorang perempuan dengan lelaki yang tidak sekufu dengannya itu hukumnya makruh. Makruh. Pendapat ini dimuatkan oleh Syekh Ad-Damiri rahimahullah dalam An-Najmul Wahash dan Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini dalam Mughnil Muhtaj. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah telah menyatakan dalam Tuhfah bahawa hukumnya makruh meskipun terdapat sebagian ulama yang mengkritiknya. Makruh menikahkan dengan orang yang tidak sekufu dengan perempuan tadi. Wali itulah makruh. Menikahkan seorang perempuan dengan lelaki fasik, apakah hukumnya? Jadi perempuan ni salihah, dia menikah dengan lelaki yang fasik. Syekh Ibnu Abdus Salam, Izzuddin bin Abdus Salam rahimahullahu ta'ala menyatakan bahawa dimakruhkan bagi seseorang menikahkan perempuan yang di bawah kewaliannya ataupun perempuan yang mengizinkannya itu dengan orang lelaki yang fasik dalam keadaan mendapat keredaan daripada perempuan tersebut. Perempuan redha dia dinikahi dengan orang fasik. Wali menikahkan pula dia dengan orang fasik, hukum dia makruh. Makruh. Tapi ini jarang berlaku lah. Makruh yang dinyatakan oleh para ulama fiqh itu bukannya makruh biasa. Bahkan makruhnya bertaraf karahah syadidah. Makruh bersangatan. Itu. Hukum tersebut berlaku kecuali orang yang menikahkannya itu takut bahawa perempuan tersebut akan melakukan zina ataupun ditohmah, yakni ditohmah zina jika tidak dinikahkan dengan lelaki yang fasik. Jadi hukum makruh tadi ada istithna dia, kecuali. Kecuali apa dia? Dua benda. Pertamanya, kalau tak nikah dengan orang fasik ni, anak aku yang salihah ni boleh berzina. Ataupun anak dia ni boleh ditohmah
Ditohmah apa? Ditohmah dari sudut perzinaan. Jadi bila ditohmah ni jadi fasik lah. Jadi masalah lah. Panggil at-tuhmatu bil fisqi. Tohmah dengan kefasikan tu perlu dijauhi. Kalau dalam kitab hadis, orang yang ditohmah dengan kefasikan itu hadisnya dhaif. Walaupun dia tidak fasik, tapi ditohmah buat fasik. Diam tanpa mendapat keredaan perempuan. Syekh Ad-Damiri rahimahullah dalam An-Najmul Wahash dan Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah dalam Mughni telah menjelaskan bahawa perkataan dengan redanya tu, perkataan tu merangkumi juga diamnya perempuan tersebut. Jadi boleh menikahkan dengan seorang lelaki yang tidak sekufu dengan sebab redha atau diam. Kerana as-sukutu alamatur ridha. Diam itu alamat redha. Jadi walaupun dia tidak menunjukkan kata-kata yang menunjukkan redha, dia diam sahaja pun sah untuk dia nikahkan perempuan ataupun bawah kewaliannya tadi dengan lelaki yang tidak sekufu dengannya. Sebab ada redha. Ini bermakna jikalau walinya menikahkannya dengan seorang lelaki yang tidak sekufu dengannya, hal keadaan perempuan tersebut diam, maka sah pernikahannya. Sah. Sebab as-sukutu alamatur ridha. Kalau dia tak redha, mesti dia cakap. Tak embuh ke apa ke. Bukan itu sahaja, bahkan jikalau sebahagian walinya menikahkannya dengan seorang lelaki yang tidak sekufu, dalam keadaan mendapat keizinan sebahagian walinya yang lain, dan diam perempuan tersebut, maka sah pernikahannya menurut syarak. Ni wali yang sedarjat. Jadi wali sedarjat kita dah bahas dah dulu-dulu. Contohnya saudara-saudara lelaki dia ada 5 orang adik-beradik. Pak mati dah, semua mati. Tok pun mati, tinggal adik-beradik seibu sebapa, 5 orang laki-laki. Jadi 5 orang laki-laki ni seorang akan jadi wali. Dia akan nikahkan dengan seseorang. Dalam keadaan wali, baki wali yang lain tu mengizinkan. Dengan makna kata setuju ke apa ke. Tapi perempuan tu diam, tak kata apa. Setuju pun tidak, apa pun tidak. Diam saja, 1000 bahasa. Maka sah juga nikah dia. Tu. Ini merupakan pandangan kuat dalam mazhab, iaitu mazhab Syafi'i. Diam perempuan yang diambil kira sebagai sah pernikahannya itu berlaku jikalau perempuan tersebut mujbarah, iaitu perempuan yang ada hak dipaksa untuk nikah. Dan sama ada perempuan yang rasyidah. Rasyidah ni makna cerdik, bukan bengong. Ataupun perempuan yang safihah, perempuan yang bodoh, perempuan yang bengong. Tak kerti lah, tak kerti urus diri. Jadi mestilah dia itu mujbarah, orang yang ijbar, makna dia anak dara. Kalau janda tak boleh lah, janda kena cakap. Kalau as-sukutu alamatu ridha tu hanya tertakluk pada anak dara sahaja. Kalau janda tak boleh, janda boleh cakap. Bahkan janda boleh menerima pinangan orang tanpa perlu tunggu wali. Adapun anak dara tak boleh. Tu yang kita bahas jilid 2 dulu. Perempuan yang safihah meredai pasangannya yang tidak sekufu. Jadi perempuan ni dia tidak rasyidah. Dia tidak rasyid. Dia bengong. Lepas tu redha pasangan tak sekufu. Maka Syekh Ad-Damiri rahimahullah telah menerangkan dalam An-Najmul Wahash berkenaan dengan perempuan yang safihah meredai dirinya dinikahkan dengan lelaki yang tidak sekufu. Maka jikalau perempuan yang safihah meredai dirinya dinikahkan dengan lelaki yang tidak sekufu, maka sah pernikahannya. Sama je lah macam orang yang rasyidah, orang yang cerdik itu. Hal ini berlaku kerana perempuan yang safihah tidak sama sekali dimahjur alaih atasnya, atas perempuan safihah. Dia bukan mahjur alaih macam wali. Kalau wali ada yang status mahjur alaih. Mahjur alaih bisafah, dia panggil. Mahjur alaih sebab boros. Tak boleh urus harta sendiri. Tu di mahjur alaih lah, ditahan. Tapi perempuan yang safihah tidak ada masalah. Sebab dia bukan menikahkan orang, dia dinikahi. Jadi dia redha. Kalau lelaki dia itu tidak sekufu, tak ada masalah, sah juga. Melainkan pada bab harta sahaja secara khusus. Bab harta tak boleh urus lah. Dia kena serah pada orang yang rasyid. Jadi safihah di sini ialah orang yang lajak boros, tak tahu mana penting, mana tak. Dia belanja saja, boros harta. Tu safih.
Maka tidak zahir kesannya di sini disebabkan oleh safihnya. Jadi dalam bab pernikahan tak ada kaitan dengan safih sebab dia bukan bayar mahar ke apa. Tak ada kaitan dengan harta pun, hanya pernikahan sahaja. Seperti mana diterangkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Al-Wasita. Jadi kita Imam Ghazali ada banyaklah fiqh ni. Yang paling panjang sekali Al-Basita. Yang tengahan Al-Wasita. Ringkah lagi Al-Wajiz, ringkah lagi Al-Khulasah. Kemudian Al-Wajiz itu disyarahkan pula oleh Imam Al-Rafi'i jadi Al-Aziz. Terbit dua syarah, Asy-Syarhul Kabir dengan Asy-Syarhus Saghir. Dalam kitab fiqh bila sebut Asy-Syarhain makna kena pada Asy-Syarhul Kabir dan Asy-Syarhus Saghir oleh Imam Al-Rafi'i. Dua-duanya mensyarahkan Al-Wajiz. Kemudian syarah Al-Wasit pun ada juga. Jadi tebal kalau tebal kita tu. Pada menerangkan fasal berkaitan pernikahan orang yang safih. Sebahagian para qadi, tawakuf pada masalah ini sedangkan tiada jalan dan wajah sama sekali untuk berlakunya tawakuf. Ada qadi-qadi yang tawakuf tak tahu nak bagi hukum apa. Sedangkan kata ulama kita ni tidak ada jalan sama sekali untuk kita kata tawakuf. Makna tak boleh tawakuf, mesti ada jawapan. Jelas kata hak tu boleh dinikahkan dengan orang yang tidak sekufu, yang dia redha. Walaupun perempuan itu safihah sekalipun. Kerana safih itu tidak ada kaitan dengan harta di sini. Hanya ada kaitan dengan pernikahan sahaja. Habis. Masuk balik kita. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Dan jika mengkahwinkan akan perempuan oleh wali yang akrab, yang dekat lah, dengan tiada kufunya, dengan tiada kufu bagi perempuan tadi. Jadi wali akrab contohnya datuk ke, saudara ke dan sebagainya, menikahkan dengan perempuan yang tidak dengan lelaki yang tidak sekufu. Tetapi dengan redha perempuan itu, perempuan yang dinikah tu, maka tiada harus bagi wali ab'ad, wali yang jauh itu i'tirad, bangkang. Jadi contoh kalau tertib wali muka surat 64 tu, contoh nombor 3, iaitu saudara seibu sebapa. Itu wali akrab. Jadi wali akrab menentukan untuk menikahkan dengan, jadi bapa dia mati, tok dia mati, tinggal saudaranya seibu sebapa. Jadi sekarang ni dia wali akrab. Dia kata dia akan nikahkan dengan lelaki yang tidak sekufu, tapi dengan perempuan tersebut redha lah. Maka boleh tak wali ab'ad, iaitu saudaranya sebapa dan ke atas tu untuk i'tirad, nak bangkang? Tak boleh. Sah pernikahan tu? Sah. Tu. Nombor 3. I'tirad. Yakni tiada harus halang dan galang. Sama tu. Halang dan galang perkahwinan tersebut. Tak boleh halang. I'tirad tu halang lah. Bukan nak suruh debat. Kerana pada ketika itu tidak ada lagi bagi wali ab'ad hak pada mengkahwinkan dia, mengkahwinkan perempuan. Kerana yang ada hak itu hanya wali akrab sahaja. Intaha Tuhfah, jilid 7, muka surat 275. Kashfun niqab kita. Tidak boleh wali ab'ad mengkritik wali akrab yang menikahkannya dengan lelaki yang tidak sekufu. Kata musannif i'tirad. Syekh Ad-Damiri rahimahullah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa perkara tersebut berlaku kerana bahawasanya wali ab'ad, yakni wali yang jauh tersebut, terhalang daripada mendapat hak kewalian ketika hadirnya wali akrab. Dalam majlis yang sama ada wali ab'ad, ada wali akrab. Tak ada hak untuk dia bantah. Sebab dia tidak ada hak untuk menikahkan perempuan tu. Yang ada hak sekarang ni ialah wali akrab. Namun begitu, perkara yang dimaksudkan dalam masalah ini ialah jikalau wali akrab tersebut mendapatkan hak kewalian ke atas perempuan tersebut. Namun begitu, jikalau berlaku sebaliknya seperti bapa bagi perempuan tersebut merupakan seorang yang fasik, maka datuknya yang adil itu akan menjadi wali bagi perempuan itu. Maka bapa bagi perempuan itu dianggap seperti tiada. Jadi sekarang ni, jadi ada dua orang, wali akrab, wali ab'ad. Dua-duanya itu tidak fasik.
Jadi siapa yang berhak untuk menikahkan perempuan tu? Wali ab'ad. Wali aqrab. Jadi bila tengok-tengok wali aqrab memilih untuk menikahkannya dengan lelaki yang tidak sekufu. Tapi perempuan tersebut redha. Jadi wali ab'ad tidak boleh bantah. Tidak boleh i'tirad, tidak boleh bantah. Tidak sah untuk dibantah. Sebab tidak ada hak untuk menikahkan perempuan tu. Beza sebaliknya, kalau wali aqrab fasiq, maka atas pandangan mu'tamad, pindahlah kepada wali ab'ad, maka wali ab'ad boleh i'tirad, boleh bangkang dan boleh halang perkahwinan itu dengan orang yang tidak sekufu dengannya. Habis. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah dalam Mughnil Muhtaj dan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam Tuhfah telah menerangkan bahawa sebab wali yang jauh itu tidak boleh membangkang atau mengkritik wali yang dekat tersebut menikahkan perempuan yang berada di bawah hak kewaliannya adalah disebabkan oleh tiada hak sama sekali bagi wali yang jauh itu untuk menikahkannya. Itu saja ilah dia. Dia tidak ada hak. Yang ada hak sekarang ni ialah wali aqrab sahaja. Wali ab'ad tidak ada hak sama sekali. Maka tidak boleh dibantah. Macam orang yang ada harta milik dia. Jadi orang lain tidak boleh bantah setiap jual beli yang dilakukan kerana dia itu milik harta dia. Bukan harta dia, bukan harta si B, harta si A. Si A nak beli apa dengan harta dia, ikut suka dia. Si A, si B tak boleh bantah. Walaupun tu mak dia sekalipun tidak boleh bantah kerana itu milik harta si A. Kecuali selepas dia mati jadi faraid, lepas pada tu jadi harta dia lah pula. Baru dia boleh tasarruf. Sebahagian wali menikahkan perempuan yang di bawah kewaliannya tanpa persetujuan sebahagian wali yang lain. Jadi sekarang ni wali sederajat. Ada adik-beradik. Wali mati, pak mati, datuk mati. Tinggal saudara lelaki si ibu sebapak sahaja. 5 orang contohnya. Jadi 3 orang setuju nak menikahkan dia dengan seorang lelaki tanpa persetujuan 2 orang yang lain. Maka macam mana pernikahan tersebut? Syekh Ad-Damiri rahimahullah dalam An-Najmul Wahash dan Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah dalam Mughni telah menjelaskan bahawa jikalau salah seorang daripada sebahagian wali menikahkan seorang perempuan yang berada di bawah hak kewaliannya dengan seorang lelaki yang tidak sekufu dengannya, hal keadaan mendapat redha perempuan tersebut namun tidak dipersetujui oleh sebahagian wali yang lain yang setara dengannya, maka berlaku perselisihan pandangan ulama berkaitan sahnya pernikahan tersebut. Ia ada 5 pandangan. Jadi contohnya perempuan ni ada 5 orang adik-beradik seibu sebapak. Ada 2 orang adik-beradik sebapak. Jadi wali akrabnya 5 orang adik-beradik seibu sebapak, wali ab'adnya 2 orang lelaki adik-beradiknya yang sebapak. Pak mati, datuk mati. Lepas tu 3 orang daripada ataupun 2 orang daripada wali akrabnya itu setuju untuk menikahkan dia dengan orang yang tidak sekufu dalam keadaan perempuan tu redha. Lagi 3 orang yang baki yang setara dengan dia, wali tu tak setuju. Jadi adakah sah pernikahan dia? Berlaku 5 pandangan. Pandangan pertama, tidak sah pernikahannya. Hal ini berlaku kerana sebahagian walinya itu juga merupakan hak dalam bab sekufu. Jadi dalam bab sekufu wali ada hak. Maka bila wali yang sedarjat macam ni, kena ada semua persetujuan untuk menikah dengan dia, dengan lelaki tu. Oleh itu, diambil kira izin mereka seperti mana syarak mengambil kira izin perempuan tersebut untuk menikahkannya. Pandangan ini dinaskan, disebutkan dalam Al-Um dan mukhtasarnya Mukhtasar Al-Um. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah telah menyatakan dalam Tuhfah bahawa tidak sah pernikahan tersebut meskipun orang yang mengakadkan nikah tersebut tidak mengetahui bahawasanya lelaki tersebut tidak sekufu dengannya sekalipun, kerana hak sekufu tersebut tertakluk kepada keseluruhan wali yang sama darjatnya tersebut. Yang lelaki tak Tuhfah kata tak sah pernikahan tu. Sebab apa? Tak sah tu. Tak sah tu meskipun ni ghayah lah ni. Meskipun orang yang akad nikah tu tak tahu lelaki tu tak sekufu dengan perempuan tu. Walaupun tak tahu, tidak sah juga. Sebab bergantung kepada persetujuan segala wali yang sedarjat. Beza dengan wali mujbir. Wali mujbir memang seorang dah. Senang. Dia buat keputusan, dia lah boleh ada hak ijbar. Iaitu
memaksakan anak perempuan dia yang dara tadi menikah dengan lelaki yang sekufu lah. Yang ni yang tak sekufu. Ni yang tak sekufu, wali sedarjat. Nak menikahkan dengan wali yang tak sekufu. Sebahagian yang setuju, sebahagian yang tidak. Maka pandangan pertama kata tak sah. Pandangan kedua sah pernikahannya. Akan tetapi berhak ke atas sebahagian wali tersebut melakukan fasakh. Wali ada hak untuk fasakh. Biasanya perempuan, wali pula ada hak fasakh. Jadi boleh buat drama. Ini drama tak betul. Aduh. Boleh tengok drama Melayu yang jenis buat laki suami tu, tengoklah. Boleh gelak seorang. Siapa itu cerita apa itu? Nak tergelak itu. Ni cerita apa tak ingat dah. Dia macam ni. Suami cerai dengan isteri dia. Lepas tu dia nak rujuk. Dia nak rujuk tu dia pergi pujuk isteri dia supaya terima rujuk dia. Hai, mana tu? Pelik tu. Rujuk tak payah redha perempuan. Rujuk lah, saya nak rujuk kembali. Selesai lah salah. Dia pujuk tu sampai 5 episod. Kita pun jadi tertunggu-tunggu. Sampai 5 episod. Oh walah, drama apa Mana nak kena ada redha perempuan? Dalam kitab sebut tak payah redha perempuan kalau dia rujuk. Rujuk tak payah redha perempuan, poligami pun tak payah redha perempuan. Jadi sekarang ni yang tulis tanda tangan tu ada maslahat tertentu lah. Patutnya pada hukumnya tak ada izin pun, tak perlu izin perempuan sebab tak ada kaitan. Kemudian sebab sah pernikahannya ialah pandangan ini telah dinaskan dalam Al-Imla. Al-Imla tu kitab tu, Al-Imla, dan sebahagian ulama yang memutuskan pendapat ini. Sebab sah pernikahannya ialah perempuan tersebut telah bernikah dengan seorang wali yang mursyid. Ini dengan sebab dinikahkan oleh wali yang mursyid, wali yang adil, yang tidak fasik, maka sah dah. Namun begitu terdapat kekurangan dari sudut tidak mendapat keredaan sebahagian wali yang lain. Oleh sebab itu diharuskan bagi mereka. Bagi mereka sebahagian wali tadi khiyar, yakni membuat pilihan untuk meneruskan pernikahan atau tidak. Seperti mana seorang membeli barang yang mempunyai keaiban. Dia beli barang, tiba-tiba tengok, ada rosak punya, boleh bagi balik. Tapi kalau tak bagi balik, itu tanda redha, maka tak boleh bagi balik. Jadi untuk pandangan kedua ni sah sah dia punya pernikahan tapi ada hak khiyar. Hak khiyar ni mana? Boleh membatalkan pernikahan tersebut ataupun tidak. Contoh juga, kita mengharapkan orang perempuan tu sempurna sihat. Tiba-tiba lepas nikah baru tahu dia sakit. Itu juga mempunyai hak khiyar. Ini dari sudut hukum fiqh lah, dari sudut redha tak hang lah. Ini dari sudut hukum fiqh ada hak khiyar, boleh terus